Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada minggu ini. Umi doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sehat, sejahtera, bahagia. Allah lindungi, Allah rahmati kalian dan juga keluarga kalian semua. Okey, alhamdulillah. Okey, kita dah masuk untuk minggu yang kelima ni kan, ya, yang mana pada minggu ini kita akan menyambung pembicaraan kita tentang satu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita yang kita sebut sebagai akidah. Okey, baiklah. Okey, untuk tajuk akidah yang mana pada minggu lepas kita dah cerita tentang maksud akidah, ya, tentang sumber-sumber akidah, ya, dan bagaimana penghuraian terhadap akidah tu sendiri, dan Umi dah mencadangkan beberapa buku untuk kamu baca, ya, bagi kita mendapat pemahaman yang lebih jelas tentang tajuk ini. Okey, baiklah, pada minggu ini apa objektif kita pada minggu ini? Pada minggu ini kita akan melihat mengapakah akidah itu sangat penting dan bagaimanakah yang dikatakan dengan akidah yang benar dan juga akidah yang batil, dan bagaimana cara kita nak mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan akidah-akidah yang batil ini. Okey. Baiklah, mari kita melihat mengapa akidah tu penting dalam hidup kita. Okey. Akidah ini sangat penting dalam hidup kita. Yang pertama sebab apa? Sebab dia adalah tunjang dalam hidup kita. Macam Umi sebut pada minggu lepas kan, akidah ini adalah macam akar dekat pokok kan. Jadi dia tunjang. Kalau habis akar dia, maksudnya dia dah tak boleh nak membekalkan nutrien zat kepada dahan, daun, buah-buahan, bunga-bungaan, dah tak boleh dah. Maksudnya apabila rosak dekat akidah dia, rosak dekat akar dia, maka akan menjadi rosaklah keseluruhan dia. Okay? Dan macam Umi sebut, akidah itu tunjangnya apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Syahadah tu sendiri, ya, penyaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Umi teringat dekat satu lagu kumpulan dulu-dululah. Rasa kamu tak kenal ni. Dulu ada satu kumpulan nama dia Dhamma Sutra. Dhamma Sutra ni dia ada nyanyi satu lagu tajuk Sufi. Dan lirik lagu Sufi ni kalau kamu perhatikan, nanti ada masa kita dengar lagu Sufi tu deh. Okey, dia ada sebut nafi dan isbat kau sandingkan menjadi kunci pegangan, macam tu kot, lebih kurang kan. Jadi minta faham apa yang dimaksudkan dengan nafi dan isbat. Ya, nafi tu maksudnya la ilaha illallah. La tu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ya, isbat tu melainkan Allah. Okey, meletakkan, menguatkan. Okey. Jadi pentingnya akidah itu sebab itu adalah tunjang dalam hidup kita yang menentukan hala tuju tu dia. Hala tuju amalan kita sama ada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Okey. Iman yang berlandaskan kepada akidah yang sebenar merupakan asas sesuatu amalan untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Umi sebut tadilah, ya, pentingnya supaya akar dia tu betul, ya, maka melahirkan amalan-amalan yang diterima insya-Allah. Okey, yang kedua, kepentingan akidah ni adalah untuk kita mengenal Allah sebagai pencipta agar hidup berpandukan tauhid dan akidah yang benar, ya. Daripada ilmu akidah ni lah sebenarnya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan cara kita iman. Iman tu dengan cara perbuatan, hati dan juga lidah. Okey. Jangan lebih daripada itu. Jangan membayangkan yang bukan-bukan, ya. Jangan menjelmakan Allah tu dalam bentuk begini, begitu, begini. Tak boleh. Ya, tak boleh. Ya, sebab Allah sebut dalam surah Al-Ikhlas apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tu tak ada sama sesuatu pun dengan hakikat Allah tu yang sebenar. Mengkaji sifat Allah boleh. Melihat, sebagai contoh, kamu bermusafir di luar negara, pergi jalan-jalan luar negara, melihat kebesaran Allah SWT. Pergi Amerika, tengok Niagara Falls kan, contoh. Ya, tengok, Masya Allah, ya, ada air terjun yang macam tu sekali, besar macam tu sekali. Kan? Tu kalau masuk dekat dalam Niagara Falls tu macam, uish, Masya Allah, ya. Jadi kita melihat kepada kekuasaan Allah dengan untuk apa? Dengan tujuan apa? Untuk menambah iman kita. So itu tak ada masalah. Boleh. Okey. Dan seterusnya menanam keimanan dalam hati agar tidak terpedaya dengan tidak terpedaya dengan kehidupan dunia. Kadang-kadang betul, memang kehidupan dunia ni kita kena ambil, tapi jangan sampai terpedaya, ya, dengan tipu daya syaitan, kadang-kadang dengan tipu daya nafsu kita sendiri kan. Okey, jadi pentingnya akidah ni untuk apa? Untuk guide kan, dia bagi satu orang kata apa?
sebagai satu pelindung. Kan dekat sini supaya tak masuk anasir-anasir yang boleh menyesatkan kita. Kadang-kadang nak sesat ni memang senang sebenarnya. Kadang-kadang bila kita baca, kita percaya. Sesat dah. Ya. Dan sesat ni sangat mudah kadang-kadang kan. Ni contohlah Umi ambil yang simple kan. Kadang-kadang kita selalu baca kalau dekat media sosial tu kan ada apps yang contoh pada minggu ini anda akan mendapat tuah begini begitu dan sebagainya. Hidup anda akan dirundung malam. Malam pula dah malang kan. Anda akan jatuh tangga, anda akan begini begitu. Kita pun percaya. Maka berhati-hatilah. Sebab apa? Sebab akidah kita ni mesti berdasarkan kepada akidah yang benar, iaitu keimanan kepada qada dan qadar. Qada dan qadar kita ni siapa yang tentukan? Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kadang-kadang kita ni bila contoh orang selalu duduk sebut horoskop kan. Kadang-kadang kita ni percaya sangat dengan horoskop tu dan kadang-kadang dia mempengaruhi hidup kita. Sebagai contoh kamu baca horoskop, minggu ni kamu akan dirundung malang. Contoh, kamu pun tiba-tiba benda tu tak malang pun tapi macam terasa je malang kan. Macam dia mempengaruhi minda kamu. Dia sebenarnya kan nak cakap you are what you think kan. Kita adalah sebagaimana yang kita fikirkan. Ya, jadi jangan terpedaya dengan benda-benda macam tu. Yang penting berusaha kan dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Okey, baik. Itu adalah kepentingan akidah. Kita melihat pula kepada akidah yang benar dan juga akidah yang batil. Macam Umi sebut tadi kan. Okey. Kenapa penting untuk kita tahu ciri-ciri akidah yang benar? Okey, ciri-ciri akidah yang benar ini adalah akidah yang berasaskan kepada keimanan, rukun iman yang 6 tu. Okey. Dia sebenarnya rukun iman ni dia macam checklist pada kita. Okey, sebagai contoh yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebagai contoh ada orang ajak kamu, "Amilah kita menyembah ini." Kan, menyembah itu berakidah, beriktikad bahawa gini. Ya, maka ingat balik, iman kepada Allah tu tu'minuna billah, kan, beriman kepada Allah itu secara takrir di dalam hati, ya, tazkir dengan lidah dan juga melakukan dengan perbuatan kita, dengan anggota tubuh badan kita. Okey, yang kedua, beriman kepada malaikat. Macam mana cara nak beriman dengan malaikat? Kadang-kadang kita ni macam sebagai contoh lah kan, kita ni kadang-kadang kan kita kan sebagai manusia kita rasa macam bila depan orang kan kita macam kena buat baik. Bila sendiri kadang-kadang kejahatan tu datang waktu kita tengah berseorangan. Sedangkan kita lupa bahawa sebenarnya ada malaikat yang sedang mencatat amal kita kan, dekat kanan, dekat kiri dan kanan. Dan kita percaya apabila kita beriman kepada Allah, kita percaya setiap amalan kita tu akan dicatat. Okey, itu contoh ya. Okey, yang ketiga, beriman kepada kitab. Bagaimana disebutkan dengan beriman kepada kitab? Kan? Okey. Sebagaimana yang kita sebut ya, kitab yang sebagaimana yang kita ketahui, kitab yang Allah turunkan tu ada 4. Okey. Tetapi disebabkan sekarang ni kita berpegang kepada Al-Quran, maka beriman dengan kitab ni bukanlah contoh setakatnya membaca Al-Quran sahaja. Kan, mungkin kita boleh tadabbur dan yang paling penting sekali mengamalkan apa yang ada dekat dalam Al-Quran ni. Sebab itulah marilah Umi menyeru sama-sama diri Umi, keluarga Umi dan kita semua untuk apabila kita membaca Al-Quran, untuk kita membaca tafsir Al-Quran supaya kita boleh faham apa dia yang Allah nak sampaikan kepada kita, apa yang kita boleh ambil iktibar ya. Umi rasa macam sangat bertuah lah dalam hidup Umi sebab bila kami baca Al-Quran, kami sebenarnya baca Al-Quran ramai-ramai dengan anak-anak semua kan, dan akan ada anak-anak ni lepas baca Quran akan ada seorang yang membacakan maksud dia. Dan bila dah baca maksud ni, kadang-kadang ada orang ni tanya kenapa begini, kenapa perintahnya begini kan. Dan kat situ lahirlah percambahan-percambahan idea yang mana kami rasa macam boleh ditambah baik dalam keluarga kami lah. Ya, dan ini dilakukan oleh anak-anak Umi sendirilah kan. Kita ni kadang-kadang sebagai ibu bapa tak dinafikan banyak perkara yang menyebabkan kita lara, dan kadang-kadang anak-anak itulah yang mengingatkan kita sebenarnya. Okey, dalam prinsip hidup Umi sebenarnya nasihat siapa-siapa tu kita jangan kisah siapa yang bercakap kan, tapi yang penting apa yang disampaikan. Kadang-kadang anak-anak tegur kan, sikap mak ayah begini begitu, dan kami terima kan. Dan itu adalah Umi rasa satu aktiviti yang boleh dilakukan lah ya, membaca Al-Quran ramai dan juga boleh berbincang tentang tafsir dan tadabbur ya.
Itu contoh benda yang baik kita boleh ambil contoh insya-Allah Okay, dan seterusnya beriman kepada Rasul Beriman kepada Rasul bukanlah macam salah satunya memang kita ingat nama-nama Nabi Rasul tu kan. Salah satunya lagu kan, ada lagu nasyid tu kan. Tetapi yang paling penting bukan setakat kita menghafal nama-nama Nabi dan Rasul, tetapi lebih kepada bagaimana kita nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sangat sunnah Nabi. Senyum itu sunnah Nabi. Berbuat baik kepada orang tua itu sunnah Nabi. Mendamaikan itu adalah sunnah Nabi. Apa lagi sunnah Nabi yang kamu tahu? Okay, nanti lepas ni kita senaraikan apa contoh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita ikut dalam kehidupan seharian kita insya-Allah Okay, kemudian beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat ini adalah pasti pada kita, pasti. Sebab tu apabila Umi mengingatkan diri Umi sendirilah, apabila kita bercerita tentang hari kiamat, kita mempercayai bahawa segala amalan kita akan dihisap, perbuatan-perbuatan kita terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, kemungkaran kita, khianat kita pada orang lain, semuanya akan dihisap oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dengan iktikad dalam diri kita keimanan dengan hari akhirat ini, kita berhati-hati dalam tindak tanduk kehidupan seharian kita, agar kita tak menganiaya orang lain, tak mengambil hak orang lain, sebab segalanya, everything is akan dihisap. Okay. Lagi banyak bendanya, lagi banyak harta kita ni rupanya banyak sangat akan dihisap kan. Okay, dan seterusnya beriman kepada qada dan qadar kan. Hidup kita tidak sama di antara satu sama lain. Maka salah satu cara untuk kita beriman dengan qada dan qadar ini adalah mensyukuri apa yang ada dan bersabar dengan apa yang tiada. Okey? Itu adalah contoh-contoh, itu adalah akidah yang benar yang berasaskan kepada rukun iman. Okey, bagaimana pula disebutkan akidah yang batil? Akidah yang batil ni perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerosakan iman. Dulu masa dekat sekolah kamu belajar kan, perkara-perkara yang membatalkan iman, apa dia syirik kan. Apa lagi? Contoh khurafat, nifak, riddah dan sebagainya Okey, jadi bagaimana cara untuk kita mengelakkan diri kita ni terjebak kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kesesatan atau terbatalnya akidah kita. Antaranya adalah dengan mendalami ilmu akidah tu sendiri kan. Dia sebenarnya salah satu guide untuk diri kita adalah ilmu tu sendiri. Ilmu ni akan guide kita. Ilmu tu yang akan jaga kita. Kita ni kalau banyak harta, kita jenuh nak jaga harta kita banyak kan. Tapi apabila banyak ilmu, insya-Allah ilmu tu yang akan jaga diri kita. Sebab tu pentingnya, macam Umi sebut sebelum ni, bila ada ilmu, yang paling penting adalah penghayatan terhadap ilmu tu sendiri insya-Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang Allah bagi kita ini akan mendekatkan diri kita dengan pencipta kita iaitu Allah Subhanahu Taala, menjadikan diri kita khusyuk, tawaduk dan yang paling penting mudah-mudahan amalan kita ini diterima insya-Allah. Okey? Jaga diri, hiasi peribadi. Kita jumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya nanti, okey? Banyakkan membaca, banyakkan zikir mengasihi Allah dalam usaha kita menuntut ilmu. Memang sangat susah, Umi tak nafikan menuntut ilmu ni mempunyai cabaran dan dugaan dia yang tersendiri kan. Tetapi yakinlah di atas segala usaha kamu tu Allah tidak akan sia-siakan, dan ganjaran kamu sebagai penuntut ilmu tu sendiri adalah sangat besar. Okey? Doakan kami, doakan Umi, dan Umi doakan kamu juga insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.